Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memanjatkan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi berhimpun untuk sama-sama menekuni tafsirul Quran. Insya-Allah pada malam ini kita masuk surah yang baru, yakni surah Al-Fil, gajah. Fil bermakna gajah. Kita baca dulu ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu lihat bagaimanakah Allah bertindak ke atas tentera yang bergajah? Bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia belaka? Lalu Allah mengutuskan ke atas mereka itu burung yang berterbangan datang berkumpul-kumpulan. Lalu melontar tentera bergajah dengan batu yang diperbuat daripada tanah yang keras. Lalu jadilah tentera bergajah itu hancur seperti mana daun yang dimakan oleh haiwan. Sebelum kita masuk kepada pengertian dan tafsir surah ini, kita tengok sekilas pandang bacaan dari segi tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, lam mim mati bertemu dengan huruf ta. Hukumnya ialah izhar syafawi, tak boleh dengung. Izhar menzahirkan bunyi solid huruf mim mati. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi huruf isti'la, sad. Ketika kita sebut huruf sad, dia bukan di pangkal lidah, tengah-tengah tu, antara tengah dan hujung. Bi ashabil fil. Ashabi mad jaiz, mad asli. Bi ashabil fil, mad arid lissukun. Alam yaj'al, alam sama hukumnya seperti yang tadi, izhar syafawi. Alam yaj'al kaidahum, mim mati bertemu dengan huruf fa. Sama seperti mana yang tadi, izhar syafawi, tak boleh dengung. Alam qalqalah, qaf ta ba jim dal. Alam yaj'al kaidahum
Tak boleh dengung sebab izhar syafawi. Mim mati bertemu selain mim dan ba. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dad masuk huruf isti'la, dia tak ada bunyi pantulan qalqalah. Tad tak boleh. Tad tahan lidah. Dia tak ada pantulan. Fi tadlil. Tadlil mad arid lis sukun. Wa arsala ra, huruf ra yang mati dengan baris atas, dimatikan dengan baris atas atau dimatikan dengan baris depan, bacaannya tebal, tafkhim. Wa arsala alaihim izhar syafawi, mim mati bertemu dengan ta. Wa arsala alaihim tayran, tanwin bagi dua bertemu dengan hamzah alif. Hukum dia ialah izhar, tak boleh dengung bacaan, putuskan sebutan dan dengung. Tayran ababil, alif ha kha ain ghin ha, huruf izhar ada 6. Bila tanwin ataupun nun mati bertemu dengan huruf-huruf izhar, bacaannya tak boleh dengung, menzahirkan bunyi nun mati dan bunyi tanwin. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ababil mad arid lis sukun. Tarmihim, ra mati dengan baris atas, tar tebal dipanggil tafkhim. Tarmihim, mim mati bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, bacaannya seakan-akan iqlab. Tarmihim seakan-akan iqlab, dengung. Tarmihim bihijaratin, mad asli, bihijaratin, tanwin bertemu dengan huruf mim. Hukum dia idgham ma'al ghunnah. Apa dia idgham? Idgham maksudnya ialah memasukkan, yakni memasukkan bunyi nun mati atau memasukkan bunyi tanwin ke dalam huruf-huruf idgham ma'al ghunnah. Huruf-huruf idgham ma'al ghunnah 4, ya, waw, mim, nun. Memasukkan bunyi tanwin atau nun mati ke dalam huruf-huruf idgham ma'al ghunnah dengan dengung. Bihijaratim, solid dia masuk dalam bunyi mim dan bacaan dia dengung. Min, nun mati bertemu dengan sin, ikhfa, menyembunyikan. Tadi menzahirkan, menyembunyikan atau mensamarkan bunyi nun mati atau mensamarkan bunyi tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Tak bihijaratim min, dia tak bunyi solid, bunyi nun mati lah. Min sijil, huruf ikhfa ada 15. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. 15. Dengung dan menyembunyikan bunyi asal nun mati atau bunyi asal tanwin. Sijil mad arid lis sukun. Faja'alahum, mim mati bertemu dengan kaf, izhar syafawi. Ka'asfim, sad. Sini datangnya munasabah kenapa tak boleh tulis huruf-huruf Quran dengan huruf Roman. Sad bila bunyi je benar. Ka'asfim, berbeza dengan sin, aus, ya. Ka'asfim ma'kul, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al ghunnah, dengung. Ka'asfim
Qul. Mad arid lissukun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita masuk kepada muqaddimah tafsir surah Al-Fil. Surah Al-Fil adalah surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah, dikenal sebagai surah Al-Makkiyah, surah-surah Makkiyah. Seperti mana kebiasaan surah-surah yang turun di Mekah, mesej atau tema utama surah-surah Makkiyah ialah membicarakan tentang persoalan tauhid, membicarakan tentang soal iman ataupun akidah. Dia tak berganjak. 13 tahun surah Makkiyah dia membicarakan fokus satu hal, iaitu tentang tauhid. Jadi dalam surah Al-Fil ini, Tentera Bergajah mempamerkan kepada kita tentang kekuasaan Allah dalam mengatur, mentadbir dan menyusun. Kuasanya yang tak boleh dicabar oleh mana-mana pihak. Dia akan bertindak sesuka hatinya. Surah Al-Fil turun antara sebab turun surah Al-Fil ataupun sebab an-nuzul ialah Mekah diserang oleh tentera bergajah yang diketuai oleh Abrahah. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmatnya yang melimpah ruah kepada kaum Quraisy di Makkah, sehingga nikmat-nikmat ini menyebabkan bangsa Quraisy terkenal di semenanjung tanah Arab. Antara nikmat besar itu ialah Allah menyelamatkan Kaabah dan Arab Quraisy daripada hancur diserang oleh Abrahah. Abrahah datang daripada Yaman, bercita-cita untuk menyerang dan meruntuhkan Kaabah. Lalu hasrat mereka itu tak tercapai. Abrahah dan kerajaannya di Yaman ketika itu beragama Kristian. Kita akan tengok nanti silsilah keturunan kerajaan Abrahah ni jauh punca dia. Abrahah nama asalnya ialah Abrahah bin As-Sabah, dan juga dikenal dengan gelaran Abrahah al-Ashram. Dalam bahasa Latin, Abrahah dipanggil Abramus. Kerajaan dia di Yaman ketika itu dikenal dengan Mamlakah Aksum, Kerajaan Aksum, kerajaan dia ketika itu. Dan dia secara terus terang mengisytiharkan bahawa dia adalah kerajaan, dia adalah raja kepada kerajaan di Yaman ketika itu, yang mana wilayah pemerintahannya dikenal sebagai Himyar. Himyar ni adalah silsilah kerajaan lama yang sejarahnya kembali kepada zaman Ratu Balqis, zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, muqaddimah surah ini nak menjelaskan kepada kita semua tentang litashrif wa ta'zim wa tawqir bi bi'satir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surah ini menjelaskan tentang kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah
kepada bangsa Arab dan umat Islam dengan di tahun serangan tentera bergajah lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tahun kelahiran Rasulullah dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Kenapa Abrahah berusaha bersungguh-sungguh nak meruntuhkan Kaabah? Sebab Abrahah ni beragama Kristian, dia telah membina satu gereja besar di Sana'a. Sana'a tu hari ini kekal nama Sana'a. Dia membina satu gereja besar di Sana'a yang binaannya tinggi. Orang-orang Arab di sekitar semenanjung tanah Arab panggil bangunan yang dibina oleh Abrahah ni dengan nama Al-Qalis. Qalis ni maksud zaman itulah pencakar langit lah. Sebab dikatakan Qalis lirtifa'iha li'annahu nazir ilaiha takadu tasqutu qalansawatih. Sebab kenapa dinamakan pencakar langit ataupun Qalis? Orang yang berdiri di tepi bangunan yang dibina oleh Abrahah ni, kalau mendongak itu, dia takkan dapat melihat puncak bangunan tu, melainkan dongak betul-betul sehingga jatuh songkok. Macam itulah tinggi bangunan tu. Tinggi. Di zaman tu dia pelik lah. Apa tujuan dia bina gereja besar ini? Tujuannya supaya orang-orang Arab di semenanjung tanah Arab yang pergi menunaikan haji ke Baitullah di Makkah tukar pergi ke Yaman. Jadi sejarah memerangi dakwah memusuhi Islam ni tuan-tuan bukan baru. Dia dah lama. Sebab surah ni masuk dalam mesej menyampaikan tauhid akidah. Sebab Allah menjelaskan tentang kekuasaannya. Bila dia menetapkan sesuatu di bumi ni, dia akan kekal, dia akan selamat. Tidak ada satu kuasa yang akan dapat mencabar. Siapa mencabar, dia akan binasa. Ini yang berlaku kepada Abrahah Al-Ashraf. Dia berharap runtuhkan Kaabah, maka haji akan berpindah ke Sana'a di Yaman. Dan angkatan tentera bergajah yang diketuai oleh Abrahah ni, Abrahah sendiri naik gajah yang paling besar, dan gajah berada di front hadapan itu untuk langgar Kaabah ni ada 12 ekor besar-besar. Ke zaman tu tentera bergajah ni tuan-tuan, tentera yang sophisticated, yang paling canggih. Maksudnya siapa ada tentera bergajah zaman tu, kalau korang confirm menang lah. Persediaan dia buat betul-betul nak runtuhkan Kaabah. Lalu Abrahah memimpin angkatan bala tenteranya untuk menuju ke Makkah. Sampai di satu tempat namanya Maghmis. Maghmis ni berhampiran, kalau hari inilah, berhampiran dengan Arafah. Kalau berdiri kita ke Arafah tu, dia berada sebelah timur laut Arafah. Kita dekat dengan Mekah lebih kurang 5 km lebih kurang. 4 ke 5 km. Dia berhimpun di situ. Dan daripada situ dia bercadang untuk mara ke Baitullah untuk hancurkan Kaabah. Tempat tu sekarang dulu dikenal sebagai Maghmis. Hari ni dikenal, kalau pergi sana, kalau siapa-siapa pergi Mekah, pergi umrah, haji ke, buat rombongan pergi cari tempat ni, tanya kat Arab tu, fin mahalli ismuhu Wadi Akhdar. Hari ni bukan nama Maghmis dah tukar nama kepada nama baru, Wadi Al-Akhdar. Wadi Al-Akhdar, oasis hijau, tak jauh daripada Arafah. Pergi tengok. Situlah tentera Abrahah kumpul untuk melancarkan serangan ke Kaabah. Sampai di Maghmis atau di Wadi Akhdar, tentera-tentera dia yang
berkemah tu, apa yang ada ternakan di sekitar tu habis dikobek, curi kan. Biasalah orang tentera apa ni, penyerang ni, itulah biasanya bila dia masuk mana-mana negeri habislah habis disapu kan. Termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muttalib, datuk Nabi. 200 ekor tuan-tuan. 200 ekor tu kita kali dah 5,000 ekor. Kaya Abu Abdul Muttalib. Dia kaya, dia ada farm. Apa ni, melihara unta. 200 ekor kena curi. Lalu diatur pertemuan antara wakil Abrahah dengan Abdul Muttalib. Abrahah beritahu, kami datang ni, panggil Abdul Muttalib, dia Sayyidu Quraisy. Ketika itu dia pimpinan Quraisy. Kalau hari ni PM lah, Perdana Menteri. Panggil dia, kami nak langgar, nak hancurkan Kaabah. Kami nak maklumkan, kata Abrahah. Lalu jawab Abdul Muttalib, faqala Abdul Muttalib, ini jelas tuan-tuan. Soal tauhid, soal akidah, hak Allah Ta'ala pada pegang soal dia. Jangan campur aduk. Hari ni campur aduk antara hak Allah dengan hak hamba. Kadang-kadang Tuhan kita Allah, kadang-kadang kita Allah, kadang-kadang Tuhan kita Allah, kadang-kadang nafsu kita Allah, kadang-kadang Tuhan kita Allah, kadang-kadang kuasa kita Allah, kadang-kadang Tuhan kita Allah, kadang-kadang duit kita jadi Tuhan. Kena jelas. Lalu Abdul Talib sampaikan hasrat dia. Faqala Abdul Muttalib, bila Abrahah menjelaskan hasrat dia nak menjaga Mekah, Abdul Talib jawab, inni ana rabbul ibil. Tuan, saya adalah tuan yang memiliki unta yang tentera tuan rapih. Saya tuan dia. Ana sahib hadhil ibil. Wa inna lil baiti rabban sayamna'u. Adapun hasrat tuan nak menyerang, ditunjuk Kaabah ni, rumah Allah ni, rumah ni, Kaabah ni, rabban, dia ada tuan pemilik, bukan saya punya. Wallah rabban sayamna'u, dia akan bertindak menghalang tuan. Abrahah kata, saya tak kisah, yang penting saya nak roboh Kaabah. Kata Abu Talib, silalah. Kalau kita di sebelah ni, apa kau ada kau lah. Tapi unta tu pulang ke saya tuan dia. Rumahnya atas dah tuan dia. Jelas tuan-tuan, itu makna tauhid, la ilaha illallah. Saya tak campur tangan bab itu kan saya punya, itu Allah Ta'ala punya. Kau ada kau lah. Macam tu ya, declare. Dia macam tu tuan-tuan, dalam tauhid ni dia kena macam tu. Hak Allah dia punya, hak kita hamba, hak hamba. Jangan campur. Ini kadang-kadang bercampur bau hak-hak ketuhanan Allah di dalam hidup dan diri kita dengan hak hamba, bercelaru. Itu jadi kucak-kacir, huru-hara ya? Ini jelas bagaimana Abdul Muttalib menjelaskan maksud la ilaha illallah. Jelas. Selepas tu dipulangkan unta 200 ekor. Abdul Muttalib pun pulang, panggil anak-anak buah dia, fa amarahum bil khuruj min Makkah wa tahsun fi ru'usil jibal. Dia suruh penduduk Mekah, dia kata keluar daripada rumah masing-masing, kita naik atas bukit di sekitar Mekah tu. Kita saksikan apa yang akan berlaku kepada tentera Abrahah. Clear tuan-tuan jelas. Bila cabar Allah Ta'ala ni, kau tunggu. Kita saksikan sama-sama, masing-masing duduk ke bukit sekitar Mekah nak perhati apa yang akan berlaku kepada tentera Abrahah. Allahu Akbar. Apa makna ni tuan-tuan? Dalam Islam ni tuan-tuan, akidah kita, bila Allah menyatakan kehendak dia, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tak ada tolak banding.
Tak ada tolak ansur. Ini yang berlaku. Masing-masing tunggu detik-detik yang mendebarkan itu. Maka berlakulah muqaddimah. Setelah selesai perundingan, Abraha pun mula mengorak langkah untuk masuk ke tanah haram. Apa yang berlaku? Ini kerja Allah Ta'ala, tuan-tuan ya. Kita kena sebagai hamba ni kena iktiraf lah, ngakulah kita ni hamba lemah ya. Dia dengan bala tentera bergajah yang paling besar di zaman tu, kemudian 12 ekor gajah depan tu, memang tak terlawan ke orang Quraisy dah. Orang Quraisy ni dia konservatif, bangsa yang agak ketinggalan ke belakang dalam persenjataan dan perang. Lalu Abraha arahkan gajah dia melangkah ke depan. Fa'abal fil, gajah tak mau bergerak. Tengok tuan-tuan ya. Gajah tak mau angkat kaki, dia cucuk dengan besi tu. Tak, dia bertahan. Dia tak mau melangkah ke depan. Allahu Akbar. Kita ni tuan-tuan, hak kuasa kita nak mencatur ni di sisi Allah Ta'ala terhad. Faqaddaraha taqdir. Allah tentukan batas kuasa yang kita ada atas dunia ni terhad. Bukan semua hasrat kita nak buat dengan apa yang kita ada tercapai dah. Sampai ketikanya Allah menentukan kuasa, tak boleh, gajah tak bergerak. Nak muh tak nak. Dia pun heran, apa hal gajah tak boleh muh ni? Suruh tak nak, suruh tak nak. Tapi bila pusing ke belakang, dia bergerak lagi ke belakang. Ke depan dia tak nak. Maka ketika itulah wa arsalallahu alaihim tayran minal bahr, lalu Allah utuskan kelompok burung yang keluar daripada laut. Itu paling juga tuan-tuan, burung tu keluar daripada laut, kan dia keluar daripada laut. Burung tu keluar daripada laut, macam sekat keluar, datang. Bawa 3 butir batu, satu di paruh, 2 di kaki dia. Janji pejuang lah ya, attack tentera bergajah. Besar batu tu di kaki dan di paruh burung, amsalul hims wal adasah, besar lebih kurang biji kacang hijau lah, tapi powerful. Burung ni attack, menyerang tentera bergajah. Kesan daripada serangan ni sangat luar biasa. Menurut almarhum Imam Syekh Muhammad Abduh, salah seorang tokoh besar ulama Islam, satu ketika dulu dalam tafsir dia terhadap surah ini, serangan burung ababil ni tadi, kata tafsir Muhammad Abduh, meninggalkan kesan yang sangat luar biasa. Tentera-tentera yang kena tepat serangan burung ababil hancur. Mana yang kena sipi-sipi, dia beransur-ansur, musnah dan hancur. Ni dapat kelihatan, kata Muhammad Abduh, pada hari yang kedua serangan, maka merepaklah satu jenis penyakit yang hancur-hancur, terbagai-terbagai. Lepas tu timbul satu penyakit di kalangan tentera bergajah. Dalam bahasa Arab dipanggil Da'ul Judari. Da'ul Judari ni istilah dalam kamus kita tengok macam istilah perubatan kita POX, P-O-X, POX. POX ni macam demam cacar lah tu, tumbuh bokak pecah, mati. Wal hasabah, hasabah ni
Istilah perubatan dikata rubella. Penyakit tu. Dan menurut Ikramah, riwayat daripada Ikramah, penyakit ini tak pernah berlaku di tanah Arab, melainkan itulah kali pertama berlaku. Judari wal husbah, yakni pox dan juga rubella. Penyakit ini sangat luar biasa. Apa kesan wabak ni? Waqad fa'ala al-waba' bi ajsamihim ma yandiru wuqu' mithlah. Kesan daripada batu tu kena pada tubuh. Daging ni luruh sekeping-sekeping. Itu kesan bala Allah Ta'ala. Dan mana yang mampu lari-lari menyelamatkan diri balik ke Yaman. Dan Abrahah sendiri lari balik ke Yaman. Sebelum sampai ke Sana'a, dalam perjalanan balik lari itu, daging-daging di badannya luruh sekeping. Dan dia mati di Sana'a. Dia sampai di Yaman. Bila sampai di Yaman dia mati, badan dia tinggal rangkuk, daging habis corai. San tu dia. Dia macam wabak. Sangat luar biasa. Kata Imam Muhammad Abduh, "Falillahi jundun min kulli syai' fi ihlakil minal bashar." Dia kata Allah sebenarnya memiliki tentera-tenteranya yang tidak kelihatan. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki tenteranya yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Di Allah tunjukkan secara terang-terangan bagaimana Allah menggunakan tenteranya, walaupun dianggap kecil, tapi kesannya sangat luar biasa, memusnahkan tentera bergajah. Dan kuman yang tersebar di kalangan tentera Abrahah yusammunahul an bil makrub. Hari ini kita kenal sebagai virus lah. Virus yang sangat luar biasa. Kata Imam Muhammad Abduh, "Walaysat fil kauni quwwatan illa wahya khadi'ah li quwwati." Seluruh kekuatan yang dianggap dan diiktiraf oleh manusia hari ini, dia mempunyai kekuatan ketenteraan ke, kekuatan ekonomi ke, kekuatan apa ke. Kata Imam Muhammad Abduh, surah ini menjelaskan bagi manusia di atas dunia ni yang memiliki kekuasaan yang dianggap dia besar, super power ke apa ke dalam bidang ketenteraan khususnya, ingatlah dia kata, illa wahya khadi'atun liquwwatih. Semua kekuatan ini duduk di bawah kekuasaan Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tak ada kekuatan yang dapat mengatasi kekuatan Allah. Ayat ini kata Imam Muhammad Abduh nak menjelaskan benda ni. Siapa saja di atas dunia ni yang rasa dia ada kekuatan, khasnya sampai mendorong dia untuk berlaku angkuh dan takabur untuk mencabar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedarlah bahawa kekuatan kamu terbatas di bawah kekuatan Allah. Kena ingatlah, hebat macam mana pun atas langit ada langit ni. Di atas langit masih adalah langit. Maksudnya kekuatan kamu tidak tara mana. Dan perbuatan melampau taut yang ditunjukkan oleh Abrahah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor burung ataupun beberapa ekor burung yang bawa batu yang sangat kecil, dan terbukti kekuatan batu kecil itu mewakili qudratullah, kekuasaan Allah menghancurkan tentera bergajah. Ini background ataupun latar belakang sebab turun surah ini. Dari segi sejarah tuan-tuan, kerajaan Abrahah ni
Dia adalah asal kerajaan Ratu Balqis di zaman Raja Nabi Sulaiman alaihi salam. Kerajaan Ratu Balqis ni dibina oleh Balqis tahun 2000 sebelum Masihi. Lama tu tuan, sebelum Abrahah, lama dah kerajaan tu. Kerajaan Balqis ni dipanggil kerajaan Himyar, sejarah tua Yaman. Dan sejarah pembinaan kerajaan Abrahah yang Kristian ini dibina lama selepas itu, yakni dibina pada kurun ke-6 Masihi. Sedangkan kerajaan Balqis dibina 2000 tahun 2000 sebelum Masihi. Kerajaan milik Abrahah dibina pada kurun ke-6 Masihi. Jauh tuan-tuan. Dia lanjutan daripada kerajaan Himyar di bawah Ratu Balqis. Dan Ratu Balqis ni tuan-tuan dikenali sebagai Queen of Sheba. Queen of Sheba dalam tarikh atau sejarah masih kita disebut begitu. Dan bangsa Yahudi dalam bahasa Ibrani dia menyebut Balqis ni sebagai Shifa. Itulah Balqis. Daripada lanjutan kerajaan Balqis ini setelah 2000 tahun selepas itu dan masuk tahun Masihi, Masihi dikira dengan kelahiran Nabi Isa. Ya, ini selepas itu kurun ke-6 Masihi, 600 tahun. Lepas itu barulah lahirnya kerajaan Abrahah. Itu sebab tuan-tuan, tahun serangan Abrahah ke atas kerajaan ke atas Makkah, tahun itu dikenal sebagai tahun Amul Fil, dan di tahun itulah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad lebih kurang 5 ke 600 tahun. Jadi betul lah tarikh itu. Kurun ke-6 Masihi, mana bertepatan tahun itu tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam. Alam ni tanda soal, tanda tanya, istifham. Istifham di sini tanda soal, tanda tanya dalam bahasa Arab dia banyak peranan dia. Tanda soal dalam ayat ini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah kamu lihat bagaimanakah Allah bertindak balas terhadap perbuatan tentera bergajah? Alam di sini istifham tujuannya ialah yad'u ila an-nazar war ru'yah at-tarikhiyah. Pertama sekali tujuan tanda tanya ni, alam, tidakkah kamu lihat? Tujuan itu menarik perhatian kita supaya merenung, meneliti tentang fakta sejarah yang pernah diputuskan oleh Allah terhadap insan ini, yang cuba untuk melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Cuba renung, cuba fikir, dan inilah sunnah yang akan berjalan di atas alam ini, di atas dunia ini. Selagi mana manusia engkar dan cuba menentang Allah, inilah kesudahan mereka. Alam tara, suruh fikir, suruh renung. Kalaulah dalam bentuk kerajaan yang canggih, yang besar, yang betul-betul kuat, menentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apatah lagilah manusia-manusia kerdil. Senang kalau Allah nak hancurkan. Itu maksud dia. Itu maksud alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kenapa kamu tak fikir, tak renung? Ini dipanggil tuan-tuan sunnatullah. Imam almarhum Imam Dr. Abdul Karim Zaidan menulis satu kitab Sunnatullah fil Quran wa Sunnah. Kitab itu menyatakan tuan-tuan, dalam perjalanan sejarah kehidupan alam ini ada sunnah Allah.
Sunnah Allah apa? Ketetapan Allah. Kalau dulu zaman Hindu dia panggil hukum karma. Hukum karma tak boleh pakai dah. Karma tu istilah Hindu. Karma tu kena buang. Gini banyak orang pakai hukum karma, hukum karma. Tak ada dah. Batal dah istilah tu. Bukan hukum karma. Hukum Allah. Sunnatullah. Dipanggil sunnatullah. Bukan hukum karma dah. Ya. Faham tu? Jelas. Sebab ni istilah tauhid tu tuan. Sunnatullah. Yakni hukum dan peraturan Allah di alam ini, bagaimana Allah mengatur dan menyusun, menentukan. Pihak yang mendukung iman, ni dia jalan dia dan kesudahan dia. Pihak yang menentang keimanan, ini jalan dan ini kesudahan dia. Ini adalah dipanggil sunnatullah, ketetapan Allah. Jadi kita berada di celah-celah ketetapan Allah. Nah, selamat ikut jalan yang telah ditetapkan oleh Allah yang berupa sunnah. Sunnah sama ada dicedok daripada Quran ataupun sunnah yang dicedok daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni secara umum maknanya ialah sistem peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa yang berlaku di zaman Abrahah nak menyerang Mekah, Allah nak menarik perhatian orang yang membaca Quran. Tengok, sampai ketikanya Allah tidak izinkan kemungkaran, syirik, kebatilan itu berleluasa. Dia ada had, sampai hadnya stop, binasa. Itu maksudnya. Apa tujuan ni? Untuk orang yang baca Quran hari ini sampai kiamat ambil iktibar. Maksudnya kalau kamu berpuasa, batas puasa kamu terhad dan tarikh expired puasa kamu itu akan berakhir, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu jangan angkuh dengan kuasa kamu. Jangan berlaku zalim dengan kuasa kamu. Jangan salah gunakan kuasa kamu, sebab kamu akan berdepan dengan sunnatullahu fil hukmi. Kamu akan berdepan dengan sunnah Allah dalam pemerintahan. Itu maksudnya. Jadi bagi orang yang memegang pemerintahan itu, tuan, dia kena pegang. Selain kalau dia melanggar sunnah ini, dia akan binasa dan di hadapan Allah dia akan berdepan dengan hukuman di akhirat besok. Itu maksud istifham. Kau fikir tak? Itulah artinya. Masuk tak ke akal ni? Tak lantih tak? Kalau kita di 9 cakap itulah. Sampai tak akal kau kat cerita ni? Itu tujuan dia. Alam tara kaifa. Ambil iktibar, ambil pengajaran. Alam tara, tidakkah kamu lihat? Tara di situ, tengok, suruh perhati tengok. Oh, macam ni. Apa makna? Faham. Alam tara, faham tak? Maksud itulah. Kau faham tak cerita ni? Isi kandungan hikmah dia. Alam tara dengan maksud alam ta'lam. Kau tahu tak? Kau faham tak cerita ni? Allah nak sampaikan mesej. Kepahaman cerita ni Allah nak supaya wa ka'annahu mar'i fi ahli Makkah an hadas al-azim. Allah nak supaya bila disampaikan kisah tentera bergajah hancur, kepahaman tentang kekuasaan Allah boleh buat sampai itu menusuk kalbu kita. Yakin inilah kuasa Allah Ta'ala. Kalau inilah keyakinan i'tiqad kita dalam hidup ni, tuan-tuan, sebagai orang Islam, orang yang beriman, Allahu Akbar. Kita takkan jual negara ini dah. Kita takkan jual tanah ke orang kafir dah. Kita takkan gunakan kuasa baik jahat makan rasuah dah. Sebab sumpah ini kita dengan Allah Ta'ala. Hari ni apa sebab berlaku? Benda ni tauhid dengan Allah ni dah cair. Rasa boleh wet, rasa boleh langgar, rasa boleh gadai. Rasa ni zon, tuan-tuan, bukan yakin. Dia rasa dia boleh, tapi sebenarnya dia menipu diri dia sendiri. Itu maksud dia. Keyakinan ini dituntut wa qariban wa ka'annahu mar'i fi ahli Makkah. Tengok, teliti sampai seolah-olah tergiang-giang ke mata. Kefahaman itu, subhanallah, kuasa. Jangan cabar Allah Ta'ala ni tak ke mana dah. Sejarah Quran menunjukkan cabar kuasa Tuhan semua binasa, yakin. Tak wani lah makan rasuah, tak wani salah kuasa, tak wani nak zalim. Sebab apa? Dia di hadapan dia Allah. Itu maksud alam tara. Bagaimanakah tindakan Allah
terhadap penguasa-penguasa yang mencabar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di situ tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid, kita belajar tauhid, kita belajar secara tradisi lah. Ayat ini mempamerkan tentang tauhid al-af'al, tauhid tentang perbuatan kerja Allah Ta'ala. Bagaimana Allah bertindak, memahami kaedah cara Allah bertindak ini masuk dalam perbahasan tauhid af'al. Samalah kaedah dia mengatur rezeki, menurunkan hujan, menghidupkan manusia, mentadbir alam ini, itu kerja Allah, kerja buat Allah Ta'ala. Ayat ini juga mempamerkan tentang hakikat tauhidul af'al, merenungi, memahami tauhid yang bermaksud af'alullah, perbuatan Allah dalam kehidupan insan. Jelas bila ini kita belajar betul-betul, kita faham suluh betul-betul dalam hati kita tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, lengkap tiga-tiga ni tuan-tuan. Subhanallah, lahirlah keyakinan kita, inilah dia Allah yang kita sembah. Bukan hanya dalam masjid, di luar, di mana-mana kita duduk, di mana-mana bumi kita pijak, kita terikat dengan qadar dan ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas itu tuan-tuan, kita akan bincangkan serangan yang dilakukan oleh Abrahah ke atas Makkah ni dalam satu perbincangan yang agak detail, yakni qissatul fil min nahiyatil askariyah, di sudut ketenteraan. Tafsir membahaskan di sudut ketenteraan, nilai ketenteraan, unsur-unsur ketenteraan yang terkandung dalam surah ini. Dan perbahasan ini tuan-tuan agak panjang. Kita akan insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Kesimpulan daripada mukadimah surah ini nak menyatakan supaya kita tadabbur Quran ni, kita renung Quran ni, kita hayati Quran ni. Kita dah sebut tadabbur Quran adalah step kedua setelah kita baca Quran khatam. Khatam satu bab. Baca Quran khatam ni tuan-tuan tu ibadat biasa. Itu stage dipanggil ibtidai, basic. Khatam satu hal, memahami hukum-hukum yang ada dalam bacaan Quran satu hal. Kadang-kadang kita syuk khatam, tapi kaedah hukum Quran tak belajar, tidak menepati matlamat. Setelah kita khatam, kita kena pastikan. Ada orang dia kata lah, Quran ni belajar daripada maghrib, dia baru sekolah mungkin dah khatam tingkatan 2, nak baca balik Quran tu ya benda okey, mesti ni kita tanya, apa yang kau faham dalam hukum bacaan tajwid, idgham mutamassilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain? Cuba kau huraikan tiga hukum ni. Kau bezakan tiga hukum ni. Saya dah selalu khatam ni Ustaz. Tak, kau cakap tadi ulang-ulang benda ni sama je. Cuba kau hurai ni. Idgham mutamassilain, mutajanisain, mutaqaribain. Mana tu dia? Ilmu yang kau nak cedok dari Quran setakat kau baca tak kan lepas ke mana tu? Dalam ni satu step lagi, satu step lagi, satu step lagi. Lepas itu masuk bab tadabbur. Barulah mendapati kehendak Quran itu diturunkan untuk dibaca dan dipahami serta dihayati dengan proses tadabbur. Tuan-tuan, kita baca Quran ni dengan baca ibadat sama ya macam kita baca wirid lepas solat. Itu secara dasar ya. Lepas sembahyang ada zikir lepas solat, dia panggil zikir lepas solat. Nak bawa ke depan, nak cerita bab maqam hal dalam zikir, dia tak boleh bergantung ke zikir lepas solat dia dah. Macam tu step dia tuan-tuan. Quran ni macam tu lah.
Quran ni setelah kita baca, kita khatam, kemudian lanjutkan step ke depan dengan kefahaman di sudut tajwid, step lagi ke depan tadabbur, baru menepati kehendak Al-Quran diturunkan. Sebab ayat ni turun dengan istifham, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kau tahu tak, kau faham tak bagaimana Allah menyusun kekuatan kudrahnya menghancurkan tentera bergajah? Macam mana proses itu berlaku? Ini persoalan memahami tauhid, kuasa Allah Ta'ala. Dia dipahami melalui Al-Quran ni dengan proses tadabbur, baca, renung, tengok, baca apa tafsir dia, baca apa keterangan dia, maka lahirlah di sebalik usaha kita membongkar kekayaan Al-Quran ni, tuan-tuan, tersimpan di situ rahsia yang maha besar tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita tak lain dan tak bukan mencari rahsia di sebalik apa yang Allah suruh kita buat, suruh kita kaji, tak lain dan tidak bukan untuk membongkar rahsia yang telah disembunyikan oleh Allah dalam ayat-ayat berikut. Jadi insya-Allah, tuan-tuan, pada sesi yang akan datang kita akan bincangkan min nahiyatil askariyah, di sudut ketenteraan, perbahasan tentang angkatan tentera bergajah ini menyerang Mekah dan serangan yang mereka terima daripada burung ababil. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang.